Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama saya Muhammad Dihya Sahlan dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 16 Oktober 2023. Belanjawan 2024 terus disambut baik pemimpin Sabah. Ini termasuk sokongan Kerajaan Persekutuan bagi penjanaan tenaga solar hybrid dan pembinaan jaringan talian penghantar elektrik di selatan Sabah. Adun Telupit, Datuk Johnny Bon J. Kurum berkata, pelaksanaan itu akan mengurangkan kebergantungan terhadap penggunaan set penjana dan diesel yang dilihat tidak relevan pada masa kini. Katanya alternatif penggunaan solar hybrid juga dilihat bertepatan dalam mengurangkan masalah gangguan elektrik di negeri ini. Penjanaan solar hybrid iaitu tenaga yang diperbaharui untuk membekalkan elektrik kepada seluruh rakyat negeri Sabah, dan ini sangat sesuai dan tepat pada masanya memandangkan masalah elektrik di negeri Sabah ini amat kritikal. Datuk Johnny Bon berharap tenaga solar hybrid itu kelak akan diperluas ke seluruh Sabah, khususnya di kawasan luar bandar. Belanjawan 2024 juga diharap memberi limpahan pembangunan kepada penduduk di daerah Tenom. Ketua Bahagian Parti Gagasan Rakyat Sabah, Gagasan Rakyat, Bahagian Melalap, Datuk Jamawi Jaafar berkata ia termasuk menaik taraf jalan-jalan kebun untuk mengeluarkan hasil pertanian dan pembinaan sebuah pusat pengumpulan hasil pertanian. Datuk Jamawi berkata kebanyakan penduduk setempat bergantung kepada hasil pertanian untuk menampung kos sara hidup. Seperti yang saya katakan tadi, masyarakat Tenom ni lebih kepada aktiviti pertanian. Jadi macam mana pun kami amat-amat merasakan bahawa peruntukan yang besar harus diturunkan untuk mempergiatkan lagi aktiviti ekonomi berasaskan pertanian di kawasan ini. Selain itu, katanya perhatian juga perlu diberikan untuk pembangunan Pekan Melalap serta pendidikan di Tenom dengan membina sebuah asrama penuh, termasuk meneruskan pembinaan klinik kesihatan bertaraf hospital serta menaik taraf stesen kereta api Tenom dan Taman Pertanian Sabah di Lagut Seberang antara tarikan pelancongan negeri. Dalam pada itu, beliau juga yakin peruntukan RM400 juta bagi menaikkan paras harga pengaktifan insentif pengeluaran getah kepada RM3 sekilogram akan dapat meningkatkan lagi pendapatan para pekebun kecil getah di Sabah. Sementara itu, penduduk setempat turut menyambut baik belanjawan 2024 yang turut meningkatkan peruntukan bagi sumbangan tunai rahmah STR. Terima kasihlah. Terus naik ini bantuan STR. Sebab sekarang barang makin naik, jadi ini terima kasihlah pada yang kasih naik ini STR. Dengan beban ini seharian beli barang pun tidak, kalau barang mahal tidak cukup, tidak mencukupi. Terima kasih banyak-banyak. Bagi kami masyarakat di Sabah ni, kami berterima kasihlah kepada Perdana Menteri kerana dia telah menaikkan bantuan sara hidup masyarakat. Kalau boleh masa-masa akan datang dia kalau boleh bagi naik lagi lah. Sebab sekarang ni harga barang kita pun semakin meningkat, kos sara hidup kita pun semakin meningkat. Ahli Pertubuhan Islam seluruh Sabah usia perlu menguasai teknologi maklumat dan komunikasi ICT dalam meningkatkan keberkesanan penyebaran dakwah di negeri ini. Pendekatan itu juga selari dengan perkembangan globalisasi masa kini. Selain kita menggunakan metod dakwah secara konservatif, secara lama, kita juga harus mempertingkatkan pengetahuan ahli-ahli kita, khususnya mereka yang terlibat di dalam program-program dakwah untuk mempertingkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka di dalam ICT. Kerana pada ketika ini, mau tidak mau, dunia sekarang ini adalah dunia yang digital. Maknanya apa-apa program untuk reaching, untuk mendekati masyarakat di mana-mana saja. Datuk Nizam ditemui media dalam Majlis Perasmian Mesyuarat Agung Tahunan Usia Bahagian Tawau. Jelas Datuk Nizam, kerajaan senegeri sentiasa menyokong usaha dan peranan usia dalam menjaga kepentingan agama Islam di negeri ini. Ia dapat dilihat menerusi peruntukan pembaikan semula bangunan usia Sabah di Kota Kinabalu selain kerjasama menubuhkan pusat latihan teknikal dan vokasional TVET untuk lepasan Mahat Tafiz di Kota Marudu. Dalam majlis itu, Datuk Nizam turut menyampaikan sumbangan sebanyak RM10,000 kepada usia Tawau untuk kegunaan aktiviti keagamaan di daerah itu.
Program Sekolah at MMU yang dilaksana Multimedia Universiti MMU di SMK Kuhara Tawau merupakan inisiatif terbaik dalam memberi pendedahan kepada generasi muda menguasai bidang teknologi dan digital bagi memenuhi keperluan semasa. Melalui program itu, pelajar didedahkan dengan model-model merangkumi elemen keusahawanan serta digital seperti penyuntingan video dan pembangunan laman web yang sangat relevan dengan kehendak industri. Ahli Parlimen Kelabakan Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi berkata ilmu berkenaan juga mampu menjadi batu loncatan kepada pelajar untuk menjadi tekno-usahawan pada masa depan. Kita harapkan dengan perkongsian dan juga pendedahan awal oleh pelajar-pelajar dari MMU ini dapat memberikan semangat dan juga dapat memberikan pengetahuan asas kepada pelajar-pelajar di SMK Kuhara. Datuk Suryadi turut memuji usaha MMU memilih Sabah khususnya Perbandaran Tawau sebagai lokasi program sekolah at MMU yang bukan sahaja mampu memupuk kerjasama erat antara MMU dan pihak sekolah, malah meningkatkan penguasaan digital dalam kalangan golongan muda. 120 pelajar SMK Kuhara terpilih menyertai program berkenaan. Usaha memperkasa nilai-nilai budaya timur kepada generasi muda penting bagi memastikan ianya terus diamal dan dipelihara sebagai warisan seni budaya negara. Menteri Pembangunan Masyarakat dan Kesejahteraan Rakyat Datuk James Ratib berkata, ia sebagai usaha mengekang generasi muda daripada terpengaruh dengan budaya asing kesan perkembangan pesat teknologi masa kini. Datuk James berkata terdapat budaya asing yang bercanggah dengan nilai-nilai murni di negara ini yang tidak sesuai diamalkan dalam kehidupan seharian. Demikian ucapannya ketika penutupan pertandingan pantun perpaduan negeri Sabah di SMK Inanam. Teks ucapan dibacakan Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Maria David Edik. Sementara itu, Pengarah Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional Negeri JPNIN Sabah Delin Let Blaun memberitahu pertandingan anjuran pihaknya ini disertai lebih 300 peserta. Bertemakan warisan melestarikan perpaduan. So sebagai salah satu platform macam mana kita nak mempromosikan warisan kita agar anak muda sekarang ini tidak terlalu terdedah dengan budaya barat. Dengan program inilah kita dapat berkongsi dengan pelajar-pelajar sekolah. Kepada kawan-kawan di luar, saya harap semua orang boleh terapkan budaya kita lah dekat. Sebab budaya kita ni makin hilang di telan zaman. Jadi saya harap orang boleh mekarkan lagi budaya kita. SMK Sains Sabah muncul johan pertandingan ini sementara tempat kedua SMK Kota Marudu 2 dan tempat ketiga SMK Takis Papar dan SMK St. Michael Penampang. Pertubuhan Kinabalu Progresif Bersatu APCO berharap kerjasama Gabungan Rakyat Sabah GRS Pakatan Harapan PH dapat dilaksana menerusi perkongsian kuasa melalui pelantikan pemimpin peringkat akar umbi. Presidennya Datuk Iwan Benedik berkata perkongsian kuasa itu perlu diterjemah dengan pelantikan ketua-ketua adat daerah di seluruh negeri. Mengambil contoh kawasan Dun Kedamaian, formula perkongsian kuasa 60/40 dilaksana dengan 60% pelantikan daripada gabungan parti PH dan selebihnya daripada gabungan parti yang menyokong kerajaan negeri iaitu GRS. Justru formula perkongsian kuasa tersebut diharap dapat dicontohi oleh adun-adun di kawasan lain. Ini masanya untuk adun-adun mengambil kira nilai sokongan kami itu. Dan seterusnya setidak-tidaknya memberi satu formula. Kalau bukan 60-40 pun mesti parti-parti yang mendukung kerajaan negeri itu ada, diberi ruang dan diiktiraf dan diberikan peranan di Mahkamah Anak Negeri sebagai ketua-ketua adat ataupun pengurusi-pengurusi JKK. Datuk Evan berkata kepada pemberita selepas merasmikan Konvensyen APCO Zon D melibatkan kawasan Papar, Kimanis dan Beaufort. Baik saudara, berita pagi Sabah edisi Isnin 16 Oktober berakhir di sini. Menyusul selepas ini berita pagi Sarawak. Saya Muhammad Dihya Sahlan. Assalamualaikum dan salam hormat.